Salam sejahtera dan salam suratku sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak MIPD diamanahkan untuk mengetuai perbincangan dengan Kementerian Pengangkutan MOT di Putrajaya berhubung hasrat Kerajaan Sarawak untuk mengambil alih semula operasi Pelabuhan Bintulu. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Gambas berkata, Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Dato' Abang Openg memberi arahan itu semasa mesyuarat bulanan Kabinet Negeri semalam. Menurutnya, amanah itu bukan satu tugas yang mudah dan perlu merujuk kepada Ordinan Lembaga-Lembaga Pelubuhan 1961 selian berharap dapat membentangkan rang undang-undang dalam persidangan DUN menjelang akhir tahun ini. Beliau berkata demikian semasa Majlis Sambutan Tahun Baru Cina 2023 anjuran kementerian berkenaan di Kuching pada malam Khamis. Sebelum ini, Kerajaan Sarawak menyatakan hasrat mahu Pelabuhan Bintulu menjadi sebahagian daripada kasta pelabuhan negeri di bawah Lembaga Pelabuhan Pusat yang akan dipadankan mengikut Undang-Undang Negeri. Dato' Ahmad Douglas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak menambah satu lagi tugas besar kementerian itu adalah untuk menghasilkan Pelan Induk Pelabuhan Sarawak. Ujarnya, kajian ini bertujuan untuk menambah baik dan meningkatkan kecekapan perkhidmatan pelabuhan, keselamatan pelabuhan melalui pemasangan Vessel Traffic Management System VTMS, kemudahan Aids to Navigations (ATON), kren, kerja-kerja pengorekan dan meneroka peluang perniagaan baharu. Mengenai isu lain, Dato' Ahmad Douglas Uga berkata masih banyak perkara lain yang perlu dilakukan oleh kementerian mereka dan semua agensi di bawahnya pada tahun ini. Menurutnya, kementerian itu telah melakukan tindakan untuk pengoperasian semula banyak projek sakit walaupun ia masih menjadi masalah utama. Malah hujannya, Premier Sarawak semasa mesyuarat koordinasi pembangunan negeri di Kapit baru-baru ini mahu Jabatan Kerjaya JKR dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memastikan semua projek pembangunan yang diamanahkan kepada kementeriannya disiapkan mengikut jadual dan kualiti yang ditetapkan. Mengenai prestasi kementerian itu pada tahun lepas, Dato' Ahmad Douglas Uga berkata daripada 7.724 juta ringgit pembelanjaan mengurus sebanyak 7.548 juta ringgit atau 97.71% telah dibelanjakan. Bagaimanapun, ujarnya bagi pembelanjaan pembangunan daripada 942.991 juta ringgit yang diperuntukkan sebanyak 642.751 juta ringgit atau 68.16% telah digunakan. Laporan seterusnya, satu jawatankuasa bertindak akan ditubuhkan di antara Kerajaan Sarawak bersama Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda. Pengerusinya Tan Sri Dato' Sri Idris Jusoh berkata, jawatankuasa berkenaan akan menentukan perkara yang akan dilaksanakan terutama melibatkan aset-aset yang dimiliki oleh Felda di Sarawak untuk kebaikan kedua-dua belah pihak. Menurutnya, antara aset Felda yang terdapat di Sarawak ialah seperti Hotel Merdeka Palace dan beberapa ladang di sekitar negeri ini. Yang saya jelas, yang orang jelas ni ialah Merdeka Palace. Yang kebelakangan ini nampak agak kebelakangan sedikit. Merdeka Palace used to be the place dan has a very high potential. Dia very iconic kepada Sarawak dan kita ingin uplift, refurbish. Itu pun juga dengan kerjasama Kerajaan Sarawak lah. Sebab tu kita bincang what's the best way forward. Dan tadi beberapa cadangan telah diberi oleh Yang Amat Berhormat Premier dan kita akan we go to details lah, perincian akan dibahas oleh komiti tersebut. Selain saya katakan daripada Merdeka Palace ialah kita ada ladang-ladang Samarahan, di Limbang dan banyak tempat lagi, Miri. Ini juga kita akan bincang sebenarnya detailnya akan dibuat oleh komiti ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas melakukan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak di Wisma Bapak Malaysia di Kuching pada Jumaat. Tan Sri Dato' Sri Idris menambah pihaknya berharap dalam proses rasionalisasi itu ia akan dapat memastikan perancangan bagi melangkah ke hadapan untuk Felda di Sarawak akan menjadi lebih mudah untuk diselaraskan. Beralih ke laporan selanjutnya, sebanyak RM111,930 diperuntukkan bagi menaik taraf sistem peparitan di lorong hos di Sibu di bawah projek transformasi luar bandar RTP.
Penyerahan projek RTP itu disempurnakan oleh Majlis Pemadaran Sibu MPS kepada kontraktor dan telah disaksikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik Chiang Jing Ek baru-baru ini. Skop projek ini melibatkan longkang konkrit selebar 1 meter dan panjang 82 meter serta 2 pembentong konkrit yang berukuran 90.5 meter dan dirancang siap dalam tempoh 4 bulan oleh kontraktor pelaksana. Sebelum ini, penduduk memohon agar masalah longkang tersumbat akan mengakibatkan banjir kilat dan menjejaskan hampir 50 buah keluarga berhampiran ini dapat diselesaikan dengan segera. Manakala di Meradong, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing turun padang mengadakan tinjauan projek Maris dan projek transformasi luar bandar RTP baru-baru ini. Tinjauan di Jalan Kelupo, Bintango dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Meradong itu turut disertai Jurutera Awam Majlis Daerah Meradong dan Julau MDMJ dan Jabatan Kerjaya JKR bahagian Serikir bagi sama-sama berbincang mengenai pelaksanaan projek Maris dan RTP yang telah diluluskan oleh Kerajaan Sarawak. Skop kerja projek RTP di bawah selian JKR bahagian Serikir adalah naik taraf prasarana, tempat letak kenderaan dan Dewan Berbumbung PPD Daerah Meradong yang bernilai RM200,000. Dalam perbincangan, Datuk Ding berharap kaki tangan PPD Daerah Meradong dapat memberi kerjasama kepada kontraktor yang telah dilantik dalam pelaksanaan projek tersebut mengikut komponen yang telah dicadangkan. Paparan seterusnya mengenai Minggu Reka Bentuk Sarawak, Sarawak Design Week bakal diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK bermula dari 13 hingga 16 Februari depan. Minggu Reka Bentuk Sarawak 2023 itu bertujuan untuk menghimpunkan beberapa idea yang paling inovatif dan kreatif dalam industri reka bentuk selain mempamerkan trend terkini serta teknologi dalam seni bina, fashion, reka bentuk grafik dan banyak lagi. Program tersebut bakal disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Nur Rahman Zari ke Datuk Abang Openg. Pameran utama Expo itu ialah Pavilion Say Designer di mana pelawat akan dapat melihat prototipe reka bentuk dipesan lebih dahulu, butik dan solid oleh mereka muda di bawah program Say Designer Sarawak. Terdapat juga bahagian untuk hasil reka bentuk di bawah program Say Designer Link and Mesh Slim, Astaka Antarabangsa, sudut kraft kanak-kanak, Astaka Craft serta gerai perdagangan di tingkat bawah di mana pengunjung boleh membeli produk reka bentuk daripada vendor yang mengambil bahagian. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk podcast.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menjemput Fakta, salam UKAS.